Mas ya. Terima kasih Tan Sri Speaker memberikan peluang kepada saya sebagai pemain simpanan untuk turut berbahas. Saya tidak mengambil masa yang lama. Cuma sekadar untuk saya menambah beberapa perkara ke atas perbahasan yang telah diucapkan oleh ahli parlimen sebentar tadi daripada perbankan maupun kerajaan. Yang pertama, kita tahu bahawa isu GSBH ini berakar umbi daripada gerakan Al-Arqam dan kemudiannya Rufaqa sebagaimana disebut tadi. Dan kerajaan-kerajaan terdahulu telah mengambil tindakan yang sewajarnya, termasuklah mengisytiharkan bahawa Al-Arqam dan juga Rufaqa merupakan pertubuhan yang haram dan sesat, mengamalkan aurat Muhammadiyah. Jadi tidak adil untuk kita kaitkan. Tadi saya dengar perbahasan daripada Kota Melaka menyatakan bahawa ini tanda kerajaan terdahulu gagal untuk menangani isu ini. Saya suka untuk sedikit berbeza. Tidak boleh untuk kita katakan bahawa ini kegagalan mana-mana kerajaan. Kerana kita tahu bahawa isu ini telah ditangani dengan sebaik mungkin oleh pegawai-pegawai di agensi-agensi berkenaan. Kalau kita nak bercakap soal politik, saya bimbang kalau isu ini kita tangani daripada dimensi politik, maka ia tidak akan sampai kepada peringkat ataupun tidak akan menetijahkan satu keputusan yang baik. So jangan kaitkan dengan mana-mana modal politik. Tadi sahabat saya daripada Pulai menyatakan bahawa ini menjurus kepada ekstremis agama, kepada mana-mana parti politik. Ini satu lagi perbahasan yang saya kira nak bawa kepada dimensi politik. Kalau nak kira dari sudut ekstremisme dan fahaman salah yang mengakibatkan menolak dalam politik, kita juga dapat melihat dalam pilihan raya kecil Kuala Kubaru yang lepas, ada juru kempen daripada parti di pihak kerajaan menyatakan bahawa parti pembangkang ini bodoh, tak boleh diundi kerana mereka ni bodoh, pelampau. Tapi kita tidak jadikan ia sebagai suatu pendirian pihak kerajaan kerana itu hanyalah ucapan daripada individu yang tidak boleh dianggap mewakili kerajaan. Tapi kalau itu nak diambil kira, saya rasa sudah tentulah kita akan membawa naratif bahasan kita ini kepada satu naratif yang salah. Tahniah kepada pihak kerajaan yang telah bertindak kepada gerakan GSBH ini. Cuma sekali lagi saya ulangi daripada ahli parlimen Kota Baru tadi yang telah diucapkan tadi bahawa kita minta sebagai pihak berkuasa, pihak polis khususnya, tidak perlulah untuk mengeluarkan statement-statement kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan kontroversi setiap hari yang mendahului siasatan. Sebagaimana isu statement kenyataan ketika Balai Polis Ulu Tiram diserang beberapa ketika lepas, disebut ini daripada anggota JI, tetapi dinafikan kemudian hanya oleh Menteri Dalam Negeri sendiri terpaksa campur tangan. Jadi sini perlunya disiplin dalam isu ataupun dalam perkara-perkara yang melibatkan siasatan yang masih belum dibuktikan ini. Yang berikutnya, saya nak mempertikaikan bagaimanakah GISBH ini sehingga sekarang masih lagi ada dalam laman web mereka. Mereka boleh jumpa Perdana Menteri pada 4 hari bulan April 2023. Sedangkan pada masa itu sendiri pun kita tahu bahawa walaupun belum didedahkan, tapi mengikut kronologi ini, isu penyelewengan ini sudah pun wujud pada ketika itu, cuma masih belum didedahkan. Saya bayangkan ekosistem pejabat Perdana Menteri ini sudah tentu dikawal dengan begitu rapi. Mereka yang nak jumpa dan sebagainya, ada tapisan-tapisan keselamatan tertentu. Apa yang Jabatan Agama telah terlepas pandang sehingga menyebabkan akhirnya mereka ini boleh mengadakan perjumpaan-perjumpaan dengan pimpinan-pimpinan negara dan mewajahkan mereka sebagai pertubuhan yang direstui dan mempunyai hubungan baik dengan pemimpin negara. Di sini saya nampak ada terlepas pandang di pihak Jabatan Agama. Mungkin menteri perlu untuk melakukan reformasi dan saya nampak sudah pun ada terhadap jabatannya sendiri yang menyebabkan akhirnya terlepas isu-isu seperti ini. Kalau saya nak quote mengikut Mufti Perlis, isu yang melibatkan dakwaan ini, Global Ikhwan ini telah lama dibentangkan kepada pelbagai penguatkuasa agama termasuk JAKIM, namun tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Di manakah kegagalan ini bermula dan diharap ia dapat ditangani dengan sebaik yang mungkin. Saya juga ingin mencadangkan supaya anggota-anggota ini diberikan sokongan support sistem yang baik, tubuhkan pasukan khas untuk pantau sehingga ke akar umbi. Anak-anak mereka yang tidak mengenal masyarakat dan tidak tahu sekolah di mana, sebelum daripada ini kita bagi mereka sokongan dengan sebaik mungkin. Dan saya minta supaya kerajaan juga menyiasat. Ada kes yang didakwa di luar sana, ada
anak-anak yang bukan diambil dari rumah atau premis milik GSBH, misalnya di Kuantan. Ada kes diambil dari rumah sewa sebuah keluarga yang didiami oleh adik-beradik. Di Batu Hampar, Perak, dimaklumkan ada anak-anak ini diambil bukan daripada premis, tapi di sebuah kampung yang dulunya perkampungan Al-Arkam. Kedua ibu bapa mereka tidak terlibat dengan GSBH. Anak mereka pun tidak dihantar ke taska GSBH. Tetapi anak mereka masih ditahan oleh JKM sehingga sekarang tidak dibenarkan berjumpa dengan ibu bapa atas alasan siasatan polis. Jadi kes-kes ini banyak lagi yang kita boleh kita mendapat aduan. Kita minta supaya JKM dapat menyelesaikan siasatan dengan segera. Jangan sampai kita menzalimi orang yang tidak ada kaitan dengan GSBH. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik. Akhir